Hai, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Tim Mana Sangkut. Terima kasih murid-murid kerana sudi menyertai aktiviti co-curriculum secara online. Di mana saja anda berada, terima kasih. Tajuk aktiviti co-curriculum kita pada hari ini ialah menghidupkan kumpul api dengan bantuan pemetik api ataupun dengan bantuan fire starter seperti lighter, mancis dan sebagainya. Sebelum kita mulakan aktiviti ini, kalau tidak keberatan murid-murid, sila like dan subscribe channel cikgu, channel Tim Mana Sangkut. Dan jangan lupa, kehadiran ada pada description di bawah. Okey, sila isi dengan betul ikut unit uniform masing-masing dan sila jawab beberapa soalan yang telah diletakkan pada description di bawah tu, ya. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Hai. Okey, untuk video kali ini cikgu berada di Kampung Sebiris. Di kawasan sekitar cikgu adalah kawasan kebun getah, kebun lada, kebun sawit, dusun durian dan juga belukar. Di sini kita senang untuk mencari kayu api dan juga daun-daun kering. Okey, dua perkara penting yang perlu kita bawa ketika berada di kawasan hutan ataupun kawasan yang dekat dengan hutan, kawasan yang berisiko untuk sesat adalah yang pertama pemetik api. Yang keduanya adalah parang. Buat pengetahuan anda semua, walaupun anda bukanlah seorang penghisap rokok, tak kira lelaki atau perempuan, perlu bawa fire starter ke dalam hutan. Okey, kemudian untuk menghidupkan api, kita memerlukan kayu api dan daun kering. Terdapat beberapa kategori kayu yang perlu kita cari. Yang pertamanya adalah ranting-ranting halus, kemudian ranting kecil, yang ketiganya adalah kayu serana besar, dan yang keempat kayu yang besar. Dan daun-daun kering juga perlu kita sediakan sebagai menggantikan fungsi getah ataupun tiub motosikal, minyak bensin ataupun minyak tanah. Okey, jom kita pergi cari kayu sekarang. Jom. Okay. Pastikan ambil ranting yang kering, maksud dia daripada sumber kayu yang telah pun mati. Okey. Cikgu sudah pun selesai mencari bahan bakar, iaitu dua jenis. Yang pertamanya adalah daun kering. Daun kering ini digunakan untuk menggantikan fungsi getah, solid fuel ataupun minyak tanah, ya. Dan kita ada kayu api daripada ranting yang halus, ranting kecil, kayu api yang kecil, dan juga kayu api yang besar. Dan murid-murid, in case sekiranya sehari sebelum ni hari hujan, maka kayu api kita dia biasanya basah di luar, tetapi di dalamnya kering. Kalau anda mengalami situasi seperti ini, anda bolehlah belah kayu itu, sebab di dalam bahagian kayu ni dia kering tetapi di luarnya basah. Baiklah, cikgu tunjukkan contoh macam mana nak belah kayu api. Ya. Gambar ini. Potong dulu kayu.
Dan kita belah. Kalau boleh kita belah kecil-kecil. Okey. Di bahagian ni, di dalam bahagian ni, kayu dia adalah kering. Okey, bahagian luar ni adalah basah. Jadi kita kena sekiranya kita tak jumpa ranting-ranting yang halus, kita boleh belah kayu ni menjadi bahagian-bahagian yang kecil. Baiklah, murid-murid. Sekarang kita kena cari kawasan tapak untuk menghidupkan kompor api. Kita perlu carikan kawasan yang bersih. Bersihkan dulu kawasan ni. Cari juga kawasan yang kering dan pastikan tidak ada daun-daun ataupun bahan bakar yang lain yang boleh menyebabkan kita punya api merebak ke kawasan yang lain. Kalau ini berlaku, kita terbakar kebun orang, kita akan kena hukum. Jadi lagi satu, jangan biarkan pembakaran terbuka. Itu salah di sisi undang-undang. Baiklah, kayu-kayu ini kita perlu susun dengan betul. Kalau dia tak betul, api itu akan padam. Dimulakan dengan kayu yang lebih besar terlebih dahulu. Dengan kayu yang lebih kecil. Kayu api yang lebih kecil. Letakkan di sini. Susun elok-elok. Barulah kita letakkan daun-daun yang kering ni. Ingat, ini digunakan untuk menggantikan fungsi getah ataupun solid fuel maupun minyak tanah. Susun secara jarang, jangan terlalu rapat. Dan baru kita ambil ranting-ranting yang halus. Nih, ranting-ranting halus ini juga kita perlu susun secara jarang. Jangan terus susun macam ni. Api itu akan lambat menyala. Okey, kita kena susun one by one. Sedikit demi sedikit dah masuk dia. Ranting-ranting kecil inilah yang akan menghasilkan bara dengan lebih pantas berbanding dengan kayu yang lebih besar ataupun ranting yang lebih besar. Susun dengan elok. Dan kayu-kayu, maksud saya dahan-dahan yang lebih kecil ni, yang tadi dahan halus, ranting-ranting halus. Yang ini dahan yang kecil, susun di atas dia secara selang sendirilah kalau boleh, sebelum kita bakar. Kita akan bakar ini terlebih dahulu. Bila bara telah pun ada daripada ranting halus dan dahan-dahan kecil, baru kita akan susun kayu-kayu api yang kecil, dan di atasnya nanti baru kita letak kayu-kayu yang besar tadi. Okey. Nyalakan daun-daun ni. Sama dia. Susun. Tak lama lagi bara akan terhasil. Barulah kita boleh susun kayu-kayu tadi yang selebihnya. Saya letakkan dahan yang lebih kecil dahulu. Susun satu persatu.
susun secara selang. Ingat bara kita telah pun ada di sini. Kiranya ada kayu yang basah, boleh letakkan di tepi unggun api ini supaya dia boleh kering. Okey, unggun api kita telah pun berjaya. Nak panggang apa guys? Nak panggang ayam? Boleh. On. Panggang ikan pun on. Thank you. Baiklah murid-murid, aktiviti kita untuk sesi kali ini telah pun selesai. Tahniah kerana anda semua berjaya menyertainya. Di sini sebelum cikgu mengundurkan diri, ingin cikgu rumuskan beberapa perkara. Okey, yang pertama, tajuk aktiviti kita adalah menghidupkan unggun api dengan bantuan pemetik api seperti lighter ataupun majis. Okey. Kenapa kita perlu tahu asas ini? Teknik dan kemahiran menghidupkan api adalah asas dalam perkemahan. Selain itu, kemahiran ini juga adalah amat berguna ketika ikhtiar hidup ataupun survival. Misal kata anda tersesat dalam hutan. Okey, yang keduanya, kemahiran ini juga penting ataupun berguna ketika anda pergi ke kebun, pergi ke rumah, pergi ke sawah untuk menghidupkan api, kerana mungkin di kebun anda tidak ada bekalan tong gas dan dapur memasak. Okey, yang ketiganya, teknik ini juga berguna di rumah ketika bekalan gas anda habis ataupun anda ada aktiviti panggang memanggang, barbecue. Sambil itu, cikgu ingin ulang kaji sedikit. Terdapat dua jenis bahan bakar dalam aktiviti kita tadi. Yang pertamanya adalah daun kering. Daun kering digunakan untuk apa? Untuk menggantikan fungsi getah, solid fuel, minyak tanah, plastik, minyak benzin ataupun minyak petrol, ataupun ada yang gunakan buah kelapa sawit kering. Okey, yang keduanya, kayu api. Kayu api kita ada 4 jenis tadi kan. Yang pertama adalah ranting kecil, lepas tu dahan kecil, barulah kayu api yang kecil dan kayu api yang besar. Apa berlaku sekiranya kayu api anda basah? Masih ingat lagi? Belahlah kayu itu kecil-kecil kerana di dalamnya kering dan mudah ataupun cepat terbakar. Seterusnya, cara susunannya mesti betul. Kena susun jarang-jarang, jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat,
api kita akan cepat padam. Maksud dia tidak menyala dengan baik. Itulah kegunaan dia tadi, daripada yang ranting halus sampai ke dahan kecil. Ini akan menghasilkan bara dengan lebih cepat. Dan selepas tu peringatan untuk aktiviti ini murid-murid, aktiviti ini boleh menyebabkan kebakaran hutan maupun kebakaran rumah, kebakaran di kebun orang. Jadi anda tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti ini, melainkan dengan kebenaran dan pengawasan ibu bapa ataupun penjaga maupun orang tua yang lebih berpengalaman. Ingat tu, jangan lakukan aktiviti ini seorang-seorang. Okey. Dan untuk kehadiran, jangan lupa klik pada segitiga yang berada di bawah ni, okey, segitiga lambang macam Google Play tu. Klik di situ. Di sana ada link kehadiran. Sila isi kad email anda, nama, kelas dan tik pada unit uniform masing-masing. Jangan tersilap tik. Jawab juga 3 soalan yang telah dikemukakan. Sekiranya anda telah menonton video ini sampai habis, anda boleh menjawabnya dengan mudah. Ya. Okey. Baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah menyertai aktiviti ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Okey, stay safe, stay healthy. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye.